tingkatan 4 bab 9 ini, okay, tajuk yang kita akan bincangkan ialah Suruhanjaya Perlembagaan. Okay, jadi perlembagaan ni paling mudah mau faham adalah undang-undang. Yes. Manakala Suruhanjaya ini pula merujuk kepada satu badan ya yang diberi tanggungjawab untuk merangka ya perlembagaan ataupun undang-undang bagi negara kita yang akan merdeka ya pada 31 Ogos 1957. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi analisis ya, analisis untuk soalan ini tidak termasuk soalan SPMU ataupun ulangan. Bab 9 ni belum pernah lagi ya, belum pernah lagi. Oh sorry, ada sekali sudah keluar iaitu 9.2 ya. 9.2 sudah pernah keluar 2022. Okey, kemudian selepas itu tidak pernah keluar lagi. Tapi dia keluar pada tahun 2024 ini ya, baru-baru saja keluar SPMU, langkah penggubalan perlembagaan. Okey, jadi untuk bab apa ini tajuk 11 ini ada 4 bab ya. Bab 7 kita sudah bincang hari itu, bab 8 pun kita sudah bincang, dan malam ini kita akan bincang bab 9 dan juga bab 10 ya. Okey, suara cikgu boleh dengar ya? Ya, dengar cikgu. Okey. Jadi untuk tajuk 11 bab 9 ini ada 4 perkara penting lah yang pelajar perlu kuasai. Yang pertama ialah usaha rundingan kemerdekaan. Yang kedua, peranan Suruhanjaya Perlembagaan. Okay, ini sama juga dengan Suruhanjaya Writ ya. Suruhanjaya Writ. Okay, maksudnya Suruhanjaya Writ itulah juga Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian langkah penggubalan. Okay, apakah langkah-langkah untuk menggubal sebuah perlembagaan bagi negara kita yang merdeka? Sebab kita tahu sebelum itu kita punya perlembagaan, contohnya perlembagaan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, okay, masih lagi dipengaruhi oleh pengaruh British ya. Tetapi selepas kita mencapai kemerdekaan ini, kita mau satu perlembagaan yang bebas daripada pengaruh British. Sebab kita punya negara sudah mencapai kemerdekaan. Dan yang seterusnya, yang keempat ialah kita mau tahu apakah dia Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ya. Okey. Ini analisis yang kita boleh lihat. Tadi juga saya bagi tahu kan ada 2 sudah soalan yang pernah keluar. Okay, yaitu 2002 dan juga SPMU. SPMU ni banyak kita punya pengalaman ya, banyak kita punya pengalaman. Sebelum ni pun cikgu sudah buat tunjukkan kepada kamu analisis kekerapan ya. Kekerapan ni maksudnya memang selalu keluar soalan ulangan itu dalam peperiksaan SPM sebenar. Cuma kita tidak pastilah mana satu soalan ulangan itu yang akan dikeluarkan semula. Ya, tapi kita boleh beri tumpuan lah ya. Okey, jadi untuk mengelakkan pelajar daripada keliru tentang tajuk ini, cikgu buat 2 perbandingan yang paling mudah lah, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, ini di bab 4. Okay, ini bab 4, ini bab 9. Okey, simple saja kita mau bezakan. Okey, yang 1948 ini isunya adalah kuasa sultan dan juga hak keistimewaan orang Melayu tergugat, serta isu yang berkaitan dengan pemberian kewarganegaraan. Isunya yang paling ketara lah ya. Okay, dan juga penentangan terhadap Malayan Union lah. Inilah isu yang paling jelas ya. Okay, kemudian untuk 1957 pula, isunya ialah mau menggubal. Ya, maksudnya kenapa dia sebut
menggubal. Sudah ada perlembagaan tahun 1948, jadi mau disesuaikan dengan negara kita yang sudah merdeka, ya. Jadi maksudnya 1957 ini dia lebih fokus kepada merangka, merangka perlembagaan. Yang 1948 lebih kepada penentangan terhadap Malayan Union, kemudian tergugatnya kuasa sultan dan hak keistimewaan, serta cara pemberian kewarganegaraan itu melalui prinsip jus sholiat. Jadi di situ kau sudah boleh buat satu kesimpulan lah ataupun rumusan tentang perbezaan antara Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga 57. Oke, mari kita tengok analisis negeri-negeri ya. Jadi oleh karena kita bincang malam ini hanya 2 bab, yaitu bab 9 dan 10. Ya, sebab minggu lepas kita sudah bincangkan. Memang kita boleh nampak di sini jawatan kuasa, hubungan antara kaum adalah tajuk fokus ya untuk bab 7, manakala pilihan raya pula dia lebih fokus kepada proses pilihan raya dan juga peranan kabinet. Jadi kamu boleh beri tumpuan yang lebih jelas, lebih banyak lah kepada tajuk tersebut. Okay? Dan satu lagi kita beritahu bahwa tajuk 11 ini kita titik beratkan untuk calon-calon cemerlang. Maksudnya yang mau target dapat A ke atas ya. Maka dia kena beri penumpuan lah kepada tajuk ini. Tapi kalau pelajar yang dia rasa B+ pun sudah memadai, maksudnya tajuk 11 ni kita boleh ambil yang diberi penekanan lah. Contohnya macam tadi, dalam banyak-banyak tajuk kita ambil lah. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum. Dalam bab 8 pula kita ambil lah pula proses pilihan raya dan juga peranan kabinet. Okay? Dalam bab 9 ni, kalau kita nampak paling banyak yang dibincangkan adalah berkaitan dengan suruhan Jayarid. Nampak kan? Ini suruhan Jayarid, ini suruhan Jayarid, ini pun suruhan Jayarid. Okey, jadi fokus utama kita untuk tajuk 9 ini, bab 9 ini adalah suruhan Jayarid. Okey, suruhan Jayarid. Itu yang pertama ya. Okey, yang kedua kita mau tahu, kalau kita tengok yang banyak lagi yang kedua ialah perjanjian 19 Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, yang maksudnya yang kedua tumpuan kita ialah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, ada lagi lain? Okey, itulah 2 tajuk yang sangat penting ya untuk kita faham betul-betul dan beri penekanan yang lebih ya kepada tajuk tersebut. Bab 10 kita boleh nampak bab 10, mungkin bab 10 ni sebab dia sudah keluar tahun ini, baru saja keluar tahun ini 2023 berkaitan dengan kronologi pemasyuran kemerdekaan. Jadi tidak ada satu negeri pun yang memberi penekanan kepada bab 10 ni ya. Tapi untuk cikgu ada juga analisis yang mana walaupun negeri tidak beri fokus kepada tajuk ini, seperti yang cikgu bagi tahu, untuk pelajar yang mau target untuk dapat A ke atas, mungkin boleh beri fokus juga kepada beberapa tajuk lah di bab 10 yang cikgu akan beri penerangan untuk malam ini ya. Okey, seperti biasa kita pergi dulu di soalan kertas 1. Kertas 1 ini sangat membimbangkan cikgu. Kenapa sangat membimbangkan cikgu? Sebab masih ramai lagi pelajar yang sambil lewah ya. Tidak ambil perhatian, tidak memberi latih tubi, tidak membuat latih tubi, khususnya yang 4 basic ya, 4 basic soalan online itu ya. Sedangkan inilah sebenarnya kamu punya talian hayat yang
yang nampak mudah, okay, sudah ada jawaban, tetapi agak sukar untuk dapat markah 30 ke atas. Nah, itu isunya. Sebab kita tengok calon percubaan baru-baru ini pun tidak ada pelajar yang dapat cecah 30 markah. Ya, tidak ada pelajar yang cecah 30 markah. Yang paling bagus pun hanya setakat 28 markah. Jadi itu satu kerugian lah untuk kamu ya. Nah, sebab itu kita minta pelajar supaya pastikan kalau boleh buat semua soalan kertas 1 di buku modul iPro itu, dan juga buat juga soalan online yang 4 set ya. Dan minggu depan ini harap semua pelajar dapat hadir sebab kita akan buat simulasi kertas 1 nih dan juga kertas 2. Kertas 1 yang paling penting sebab kertas 1 itu kita mau tengok ada impact kah hasil daripada perbincangan dalam slot peperiksaan ini. Yang kita bincang tentang kertas 1 ini dengan pelatih tubuh kamu, bolehkah kamu capai 35 markah ke atas. Dan simulasi kertas 2 pula kita mau tengok sejauh mana pelajar sudah menguasai cara untuk menjawab soalan kebat khususnya ya. Oke. Soalan 1. Raja-raja Melayu telah mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Cadangan manakah yang terkandung dalam memorandum tersebut? Okey, mana satu jawapan dia? Ya. Okey, jawapannya ialah A ya, yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Okey, ingat tu itu adalah pokok utama dalam perbincangan memorandum terhadap apa yang perlu dimasukkan di dalam Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Okey, yang pertama, nomor 1. Betul atau salah? Salah. Okey, salah ya. Sebab apa? Sebab 1 ni kan cikgu sudah bagi tahu tadi, kita tidak mau ada pengaruh British sudah kan? Jadi ini maksudnya British masih ada pengaruh, maka tidak boleh diterima sebagai jawapan. Jadi 1 salah, maksudnya kita akan buanglah semua yang ada 1 ya. Oke, kemudian kalau kita tengok di sini, Sultan bukannya ahli majlis perundangan. Sultan ahli apa? Sultan ni ahli apa? Siapa tahu? Sultan ahli apa? Ada yang tahu Sultan ni ahli apa? Sultan adalah ahli majlis raja-raja. Okey, bagus Ivan. Nah, jadi ini pun tak boleh diterima. Nah, jadi kita sudah boleh nampaklah jawapannya adalah 2 dan 3. Okey, kalau kamu pun tahu sudah yang ini, kedudukan istimewa, maksudnya 1 salah, 2 betul. Sama juga sih kan. Jadi banyak teknik yang kita boleh guna pakai. Kalau tidak boleh 1 salah, 1 betul tak tahu, boleh gunakan teknik penyingkiran. Macam inilah tadi nomor 4 kita singkirkan. Ya. Oke, yang seterusnya ialah Suruhanjaya Perlembagaan. Ini soalan yang sangat mudah. Oke. Bagi pelajar yang kamu tengok soalan, tapi soalan itu kamu tidak baca. Mungkin contohlah soalan 19 ini tidak terbaca. Maka kadang-kadang ada soalan itu yang dia boleh membantu kamu untuk menjawab soalannya. Contoh yang paling mudah kita boleh tengok di sini ialah apa jawapannya ini? Apa jawapannya? A atau B? Oke, siapa boleh jawab? Ini jawapannya A atau B?
Nggak ada yang berani? Hah? Eh, atau B? B. B. Oke, tengok apa ini? Nampak kan ni ada perlembagaan. Carilah mana yang ada perlembagaan. Oke, jadi jawapannya adalah C ya. Oke. Bagus lah Ahmad. Oke, jawapannya adalah C ya. Oke, seterusnya kita tengok pula soalan yang seterusnya. Banyak ya. Maksudnya cikgu ada nampak soalan daripada bab 9 ini 3 hingga 4 soalan. Ya, maksudnya 3 hingga 4 soalan. Soalan kertas 1 itu diambil daripada bab 9. Jadi maksudnya modul iPro tu bab 9 itu termasuk dalam kita punya 12 bab kan, 12 bab yang kita perlu siapkan. Cikgu pun tidak pasti kita sudah semak, bukan tidak ramai pelajar yang sudah menyiapkan 12 bab umum kertas 1 ini untuk capai 26/40. Itu 12 bab saja ya. Oke, seterusnya ialah kita tengok pula apakah yang berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Oke. Jadi untuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni kamu kena tahulah dia punya isi kandungan ya. Oke, jadi kalau kita tengok oke, yang pertama dia punya ini kau kena ambil perhatian. Ya, sebab ini pun boleh jadi soalan soalan esei ataupun struktur. Dia minta jelaskan ataupun apakah intipati. Ini dia tidak sebut perkataan intipati itu, tapi bagi pelajar yang memang dia kaji soalan ini, dia tidak ada masalah. Ya, tapi bagi pelajar yang tidak paham, dia tidak tahulah ya. Jadi ini kau kena ingat betul-betul. Yang pertama ialah pengamalan. Ya, pengamalan raja berperlembagaan. Oke, itu yang pertama ya. Oke, biasanya raja berperlembagaan ini dia mesti bersama dengan sistem demokrasi berparlimen ya. Tuh. Yang pertama ya. Itu 1 poin, 1 markah. Oke, yang kedua kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan. Oke, maksudnya 2 daripada yang kita sebut ini belum ada di sini. Oke, belum ada. Oke, yang ketiga ialah kedudukan istimewa. Oke. Coba kita tengok di sini ya. Kita tengok di sini. Benda ni sangat related lah ya. Maksudnya kalau kau betul-betul kuasai Persekutuan Tanah Melayu 1948, dia tidak jauh beza ya dari segi apa. Sebab tu saya beritahu kita bukan buat undang-undang yang baru. Kita gubal. Maksudnya gubal ni daripada perlembagaan 1948 ni ada undang-undang itu yang diteruskan. Contohnya kalau kita tengok contoh kedudukan istimewa. Ya, raja berperlembagaan ya. Ini antara yang diteruskan ya, sebab itu adalah ciri warisan tradisional yang memang raja-raja minta supaya dimasukkan di dalam perlembagaan ya. Oke. Kedudukan istimewa orang Melayu pun tidak ada. Yang keempat. Oke, kedudukan agama Islam. Oke. Ini pun tiada. Dan yang kelima ialah kedudukan bahasa Melayu. Oke, bahasa Melayu. Oke, jadi 5 ni kau wajib ingat. Pengamalan, raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu. Jadi 5 ni satu daripadanya ialah bahasa Melayu. Oke. Jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke
18. Oke, apakah jenis kerakyatan? Oke, sebelum itu kita tengok dulu jenis kerakyatan. Oke, jenis kerakyatan ini ada berapa? Siapa tahu? Jenis kerakyatan ada berapa? Ada berapa jenis kerakyatan? Takkan 20 hari lagi mau SPM. Oke, 2 tidak tepat ya. Ada 3 jenis kerakyatan. Oke. Yang pertama secara permohonan. Ya, secara permohonan. Oke, bagus Dayus. Oke. Ya, jadi satu betul. Satu betul. Jadi ini sudah boleh buang. Oke. 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 Penguatkuasaan undang-undang. Betul atau salah? Oke, cara yang kedua ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Betul atau salah? Oke, betul. Jadi satu betul, 2 betul. Oke, jadi jawabannya adalah E lah, ya. Oke. Yang ketiga ialah secara naturalisasi, ya, naturalisasi. Ataupun dia ada 2 nih ya, ataupun 1 menukar kerakyatan. Oke, contohnya dia nih rakyat rakyat Indonesia lah umpamanya ya. Kemudian biasanya lah ya, secara naturalisasi ini dia punya jasa lah ya, macam contohnya kita ambil Reksi Maniaki, kan dia orang Indonesia tapi dia jadi juru latih badminton. Oke, jadi ada jasa di situ. Macam juga Sumaris kah ya, bola sepak itu ya. Dia ada jasa. Oke, jadi dia boleh tukarlah kerakyatannya untuk jadi rakyat Malaysia. Jadi 3 nih. Permohonan, penguatkuasaan undang-undang, dan juga secara naturalisasi ya. Jadi jawabannya E. Oke, 19. Mengapakah peristiwa kemerdekaan negara kita dianggap unik dan dikagumi oleh pemimpin dunia? Oh, ini sepatutnya soalan bab 10 tapi tidak boleh, dia sudah termasuk di sini. Oke, mana jawabannya? Oke. Clue ya. Clue yang kita boleh tengok yang pertama ialah ini. Permuafakatan, kerjasama, perpaduan, kedaulatan, itu antara poin yang kita boleh pertimbangkanlah untuk kita punya jawaban. Oke. 2 betul. 2 betul. 2 betul. Oke, jadi kita punya jawaban sama ada E ataupun C. Ini buanglah. Oke. Oke, jadi paling senang mau tengok ialah yang ini. Ada kaitan nggak dengan kemerdekaan ini? Ada kaitan? Ini dasar konfrontasi ini apa sebenarnya dasar konfrontasi ini? Apa itu dasar konfrontasi? Ini selalu keluar. Saya rasa macam 3 kali sudah konfrontasi ini keluar dalam SPM. Oke, apa itu konfrontasi? Siapa boleh bagi jawaban? Oke, kalau tidak boleh cakap, boleh type. Apa itu konfrontasi? Type. Kalau tidak boleh tahu, tidak mau cakap, type. Tidak ada satu orang pun yang boleh jawab. Konflik. Oke, konflik antara siapa? Oke, konfrontasi ini adalah penentangan.
yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia. Okey, apa sebab dia tentang? Sebab tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia ya. Okey, jadi jawapannya ini memang tidak ada kaitan lah. Jadi maksudnya ini kita boleh nampak kita punya kemerdekaan secara rundingan ya, maksudnya perjanjian merdeka. Jadi tidak ada berlakunya pertumpahan darah lah ya. Seperti mana di negara-negara kebanyakannya yang mana mereka terpaksa berjuang untuk dapatkan kemerdekaan. Tapi kita unik sebab kita hanya melalui perjanjian dan rundingan kita boleh mencapai kemerdekaan. Jadi jawapannya ialah 2 dan 3 C ya. Okey, ingat betul-betul soalan ini. Soalan ini boleh soalan kata satu ini kita sudah banyak pengalaman. Soalannya sangat berulang lah ya, sangat berulang dan memang kekerapan untuk berulang itu sangat tinggi. Okey. Kita tengok lagi, tengok banyak soalan kertas satu ya. Okey, Suruhanjaya Rit. Suruhanjaya Rit dibentuk untuk merangka perlembagaan. Jadi apa perkara asas yang dipertimbangkan? Mana satu jawapannya? Ini memang tak boleh lah. Ini pun tak boleh, kan? Jadi kalau kita tengok negeri, ini bukan bincang pasal negeri. Ini sudah bincang pasal negara. Jadi tradisional. Okey, apa jawatan tradisional ni? Jawatan tradisional ni ada berkaitan dengan kuasa raja. Kuasa raja. Itulah jawatan tradisional. Okey. Bila sebut tradisional, dia sistem pemerintahan beraja. Ingat ya, tradisional. Kalau moden ni barulah yang ada sudah unsur British di situ ya. Okey, soalan 22. Mengapakah isu kewarganegaraan jus soli menjadi perhatian utama semua pihak semasa penggubalan? Okey. Kewarganegaraan ini dia sama juga maksudnya dengan kerakyatan. Jadi dia mempengaruhi lah kerakyatannya. Jadi orang yang bukan lahir di tanah Melayu, tetapi bila dia diberikan kewarganegaraan, maka dia sudah jadi rakyat di negara tanah Melayu pada masa itu. Jadi dia sangat mempengaruhi ya. 22. Ini pun sama juga. Ini kemerdekaan bila kita merdeka, ya. Bila kita sudah merdeka nanti, maka kita akan dapat hak untuk memerintah negara sendiri ya. 23. Ini sama. Kan tengok kan? Ni tengok. Ini nomor 23, ingat ini 23. Ini 18. Tengok. Sama soalan dia ya. 18. Jawapan kedudukan istimewa orang Melayu dan agama Islam ya. Kemudian di sini soalan 23 sama. Kedudukan istimewa agama Islam. Nampak sangat soalan itu berulang-ulang ya. Okey. Seterusnya kita tengok soalan SPM sebenar yang pernah keluar lah ya. Ini tadi coba kita ada dua kan, satu soalan SPM 2022 dan satu lagi ialah SPM ulangan. Okey. Ini pun cikgu mau kau beri penekanan berkaitan dengan maksud ya, maksud konsep istilah yang ada di muka surat awal iPro itu wajib kau ingat. Okey, contoh ini salah satu contoh merdeka. Ada banyak lagi seperti nasionalisme, kemudian ini kedaulatan, kemudian perlembagaan, persekutuan. Itu antara istilah-istilah yang kau perlu ingatlah ya. Perlu kau ingat dan beri penekanan lah berkaitan dengan
dengan istilah tersebut. Oke. Maksud merdeka ya. Masih ada pula sini ya. Oke. Maksud merdeka ialah negara kita bebas daripada penjajahan, bebas untuk menentukan hala tuju, hala tuju pemerintahan negara. Itu contoh maksud merdeka lah. Mesti ada perkataan bebas ya, bebas. Oke. Ini kalau kita tengok, oke, soalannya, dia punya soalan ini, dia agak unik sedikit. Kenapa unik? Sebab ini soalan, oke. Sebab itu bila kita baca, kita mau fokus kepada tajuk 11. Tajuk 11 ada 7, 8, 9, 10. Kita tidak boleh separuh-separuh ya. Macam ini kalau kita nampak, ini adalah daripada bab 10. Yang ini daripada bab 9 ya. Kalau kita tengok bab 10 ini dia di sini. Maksud kemerdekaan. Oke, bebas daripada cengkaman kuasa asing ataupun penjajahan, bebas menentukan hala tuju pemerintahan negara, ya. Bebas bermaksud negara yang berdaulat. Ini kau kena ingat sendirilah nanti ya. Jadi kita boleh nampak macam mana soalan itu digabung jalinkan daripada bab 9 dan bab 10 dijadikan soalan yang satu soalan daripada dalam satu soalan, yaitu nomor 2 ya. Oke, yang seterusnya ialah 2 perkara yang dipersetujui dalam rundingan London ya. Oke. Jadi kalau kita tengok 2 perkara, soalannya ialah 2 perkara, tapi markanya ialah 4. Jadi kalau 2 perkara ini paling bagus dijawab, ambillah 2 daripada British dan 2 lagi daripada perwakilan tanah Melayu, boleh, ataupun 3-1 pun boleh ya. Atau di sini 1, di sini 3 pun boleh, di sini 3, di sini pun 1, di sini 1 pun boleh. Kalau boleh ada disentuhlah kedua-duanya, itu sebaik-baiknya lah. Tapi kalau tidak boleh ingat, ambil sajalah mana-mana yang kamu boleh ingat ya. Oke. Nah, inilah perkara-perkara yang disepakati ya, British dan juga perwakilan tanah Melayu ya. Oke, jadi yang mana yang senang kita mengingat? Oke, satu daripadanya ialah bayaran ganti rugi kepada pegawai British. Kemudian satu lagi kita boleh ingat, ini mungkin kita boleh ingat lah, sebab ini ada dua perkataan pertahanan. Yang pertama ialah perjanjian pertahanan, yang kedua ialah Commonwealth dan British akan memberi bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Oke. Ini kalau kau boleh ingat 1, 2, 3 markah sudah ya. Oke, kemudian untuk yang di wakil Tanah Melayu ini paling senang mengingat, sebab kita sudah sentuh di sini pertahanan, maka mungkin kita boleh ambil ini, melantik Menteri Pertahanan. Dan yang paling senang lagi mau ingat ialah tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos. Jadi di sini 2 markah. Jadi 3 campur 2, kita 5 markah ya. Tapi kita punya markah hanya 4 markah, jadi maksimum 4 markah. Oke, ganti rugi, pertahanan, Menteri Pertahanan 31 Ogos 1957 ya. Oke, ini cukup hanya sentuh sahaja sebab ini soalan yang sudah keluar lah. Oke. Nah, ini pun masih banyak lagi yang masih tidak ambil peduli tentang sumber petikan itu ya. Sebab di situ pun sebenarnya boleh markah, contohnya macam ini ya. Saya ambil perhatian ya, nampak sikit tapi boleh dapat 2-3 markah di sini ya. Oke, kita akan jawab.
Okey. Okey. Masyarakat yang merdeka, ya. Okey. Kita gugurkan ni perlu menghayati. Okey, kita gugurkan lagi ni. Maksudnya tidak sudah kita salin bulat-bulat, ya. Erti pengorbanan dalam kehidupan. Okey, nampak di sini, ya. Okey, ini satu markah. Jangan sambung lagi sebab ayat sudah panjang, ya. Bila kita tengok ada kata hubung di situ, maka kita berhentikan di situ. Kita mulakan lagi kita punya ayat. Selain itu, okey, kita mesti, okey, bersedia berhadapan, ataupun kalau tidak mau berhadapan, menghadapi pelbagai bentuk penjajahan baru. Okey, dapat 2 markah. Okey, jadi lepas tu barulah kau bagi kau punya idea sendiri, ya. Idea sendiri. Kenapa pentingnya pengorbanan? Okey. Jadi salah satunya ialah untuk menjamin kedaulatan negara, untuk memastikan kestabilan politik, okey, untuk menjamin kemakmuran ekonomi. Banyak. Ini pun satu lagi isu yang tidak pandai selesai. Pelajar meremehkan, ya, teknik prisik itu, ya. Sedangkan ada pelajar yang tidak ada idea. Okey. Bila guna idea sendiri, langsung tidak ada pun unsur-unsur sejarah dalam idea tersebut. Akhirnya idea itu tidak dapat markah. Jadi kita sudah sediakan satu teknik prisik sebagai alternatif kepada pelajar-pelajar, tetapi tidak mau dihafal, tidak mau diingat, ya. Itulah masalah dia, ya. Okey, ini yang baru keluar. Kita tengok di sini. Okey, 3 markah. Banyak SPM punya soalan sekarang ni banyak yang begini, ya. Jadi kita tidak boleh sudah secara umum. Kita kena ingat juga paling kurang 4 lah. 4 isilah setiap, kalau ada kita nampak sub topik begini ni, paling kurang kita kena ingat 4 lah, ya. Okey, ini memorandum yang diterima daripada Raja-Raja Melayu. Okey, jadi kalau kita tengok memorandum. Okey, nah, inilah memorandum, ah. Sekarang tadi dia mau Raja-Raja Melayu dan parti politik pihak awam. Nah, inilah 2, kan? Ini tengok, ini Raja-Raja Melayu, tengok. Benda yang simple. Okey, maksudnya belajar belajar bab 3 tingkatan 5 tentang yang di Pertuan Agong. Okey. Boleh jawab di tingkatan 5 bab 3, boleh juga jawab di sini. Sebab ini tengok nampakkan tempoh 5 tahun. Okey, dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Kemudian dipanggil sebagai ketua negara. Ini simple. Sudah boleh dapat 3 markah, ya. Okey, kemudian soal kewarganegaraan. Okey, tapi kita kena ingat, okey, soal ini paling kalau boleh 4 lah, ya. Paling boleh kalau boleh 4 lah kita ingat. Ya, ini memorandum apa? 1. Ini langkah penggubalan. Kalau dia punya soalan langkah penggubalan saja, maksudnya kita boleh menerima memorandum 1 langkah, kemudian hurai, dapatlah 2 markah. Oke, kemudian Suruhanjaya Perlembagaan mengeluarkan draft, 3 markah sudah. Kita hurai, 1 huraian. Nah, tengok, berulang-ulang, hak istimewa. Berulang-ulang. Sudah 4 markah. Kemudian reaksi terhadap draft, sudah 5 markah. Kemudian dia punya huraian. Oke, jadi kemudian keempat. Oke, sekarang isunya ialah kita sudah tengok di sini soalan sudah keluar. Oke, keluar berkaitan dengan Raja-Raja Melayu memorandum. Jadi mungkin dia akan minta pula langkah-langkah penggubalan yang lain. Jadi itu perlu diambil perhatian lah. Oke, contoh macam ini kita tengok. Ini pula dia fokus kepada
draft perlembagaan. Ya, ada 3, jus soli, agama, dan bahasa. Ya. Oke, ini draft nih peringkat awal cadangan. Jadi dalam draft ini nanti Majelis Raja-Raja akan tentukanlah sama ada mau dikekalkan, semua draft. Maksudnya yang sekarang kita punya undang-undang nih, yang susun adalah Suruhanjaya Writ. Semua orang hantar. Sebab itu di sini kalau kita tengok, ini ya. Nah ini. Suruhanjaya Writ nih dia minta cadangan, dia minta memorandum, dia minta dia runding. Jadi semua tuh ada 131 memorandum. Diorang akan pilih lah, dengan syarat dia tidak boleh ketepikan yang asas itu. Asas itu berkaitan dengan keistimewaan orang Melayu dan raja-raja Melayu itu wajib ada di dalam perlembagaan, termasuklah agama Islam. Dia akan jadi draft, draft perlembagaan. Jadi daripada draft nih dia akan ada pindaan. Maksudnya pindaan ini ada yang dikekalkan, ada yang dibuang terus, ataupun ada yang diubah suai. Lepas sudah dipersetujui oleh Majelis Raja-Raja, barulah dia keluar jadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini yang kita akan tengok dalam intipati nanti ya. Jadi jelas sudah kan tadi nih. Ini baik tadi ini draft draft. Draft di sini. Ini. Ini draft ya. Ini cuma yang ini cikgu sudah kasih ringkas lah ya draftnya. Nah, tapi kalau kau boleh ingat nih mudah, kau rasa kau guna yang inilah. Saya tidak pasti kalau di dalam sejarah nota skema ini ada atau tidak. Di sini pun ada juga ya. Nah, dia punya draft ya. Jadi dia hanya fokus kepada inilah jus soli ini macam mana agama. Ini senang sudah ini bahasa Melayu, agama Islam, kerakyatan jus soli ini ya. Ditolak. Maksudnya ditolak. Maksudnya jus soli ditolak. Datuk On Japar tolak, UMNO tolak, PAS pun tolak. Jadi kalau kita tengok di sini ini yang kita mau tahu lah, yang tadi itu ya. Kewarganegaraan ini ada agama Islam, kemudian bahasa, ya bahasa. Jadi kalau kita tengok di sini, bahasa nih dia bagi kita peluang untuk jawab ada 2 bahasa sebenarnya di situ kan. Yang pertama kita boleh bagi tahu PAS menuntut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Dalam masa yang sama masyarakat Cina juga turut menuntut bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Jadi maksudnya di sini pun sudah boleh dapat dari segi bahasa ini pun sudah boleh dapat 2 poin ya, 2 poin. Keistimewaan Melayu pun 1 poin. Keistimewaan tidak agama, dia mau agama dan juga jus soli. Jelas ya? Ini gambar stem sama macam poster. Maksudnya ini boleh 1 marka. Burung ini ibarat kebebasan. Ini masyarakat pelbagai kaum. Kemudian di sini ada tarik kemerdekaan kita. Kemudian ini mata uang. Jadi ini semua boleh dijadikan sebagai kamu punya isi lah untuk isi yang tersurat ya. Untuk tersirat kau kena. Ini contohnya ini tersurat ialah Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi tersiratnya maksudnya perjuangannya kah ataupun pengisytiharan kemerdekaannya. Yang ini pun sama juga burung. Jadi dia punya tersirat ialah kebebasan. Mungkin boleh juga ini kepala layar nih sebagai lambang ya Parti Perikatan yang mewakili 3 kaum utama, yaitu UMNO, MIC dan juga
MCA. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok pula soalan-soalan daripada negeri-negeri ya. Okey. Yang pertama kita tengok langkah penggubalan. Nah, kalau macam begini bagus. Ini selamat. Mesra calon. Ya, sebab dia tidak spesifikkan macam yang tadi. Ini hanya dia mau memorandum saja ya, tapi yang ini dia banyak. Maksudnya bila banyak, kita banyaklah pilihan kan. Okey, ini. Ini tadi saya sebut, okey, ini 1 memorandum, 2 draft, 3 reaksi, 4 perbincangan isu kewarganegaraan. Jadi ada 4 langkah. Jadi 4 langkah sudah boleh dapat 4 markah di situ ya. Ini markanya 6 markah. Jadi huraian setiap langkah tersebut sudah boleh dapat 8 markah. Okey. Yang kedua ialah dia tanya dia mau intipati. Jadi intipati ini dia memang tidak akan jauh ya, sebab dia berkait rapat dengan apa yang ada dalam langkah penggubalan, sebab itu langkah penggubalan apa yang diminta dan kemudian apa yang dimasukkan sebagai isi utama kepada perjanjian persekutuan, itulah intipati dia ya, dan sudah pasti dia berkaitan ya. Oke, contoh kita tengok di sini. Nah, ini intipati. Nah, cikgu pun sudah bagi dia punya apa ini? Dia punya akronim KARIP ya. Oke, K ialah kewarganegaraan. Oke, E ialah agama Islam. R ialah raja berperlembagaan. I ialah istimewa boleh, Islam pun boleh. B ialah bahasa Melayu. Jadi ini sudah 5 intipati. Maksudnya 5 isi utama, 5 markah. Kemudian tinggal hurai saja. Jadi kalau kamu bijak, mungkin kamu boleh buatlah satu nota. Oke, buat satu nota. Oke, contohnya kamu tulislah raja berperlembagaan. Oke, jadi di mana kita jumpa benda nih? Oke, jadi bolehlah sekarang nih. Oke, bab 9. Tingkatan 4, bab 9, tingkatan 5, bab 3. Jadi maksudnya dia ada kaitan. Maksudnya isi yang kita ingat itu, kita bukan saja boleh jawab untuk intipati ini, tapi juga kita boleh juga guna pakai untuk jawab cara pemilihan yang di Pertuan Agung. Jadi 5 nih kamu kena ingatlah. Okay. Kalau cikgu mau terangkan satu-satu ini memang kita akan ambil masa. Jadi sekarang nih hanya pahamkan dan kemudian coba hasilkan skrip lah. Ya, saya rasa tidak sampai 10 orang yang ada datang jumpa cikgu untuk hantar skrip. Itu satu usaha yang sangat bagus ya, kita hargai, dan sebenarnya itu sangat membantu untuk diri kamu sendiri juga lah ya. Sebab banyak pengalaman kita pelajar yang buat skrip nih memang dia dapat E sejarah. Ya. Ada beberapa orang pelajar sudah yang buat skrip memang tidak ada yang tidak dapat E ya. Semua dapat E. Oke. Ini tidak sentuh lah ya, ini pun sama juga. Oke, nampak di sini ya. Walaupun dia bilang komen, tetap juga kita akan sentuh dulu di sini. Sebab ini boleh dapat markah bonus ya. Ya, jadi kamu pun komen saya terhadap maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut. Nah, cerita dulu apa yang ada di sini, baru kamu bagi kamu punya komen ya. Itu dia punya prosedur. Oke, ini negeri 9 ya. Oke, kemudian kita tengok apa ini? Ini Melaka. Melaka ini populer ya. Tahun lepas macam 2 kah soalan dorang yang keluar dalam SPM sebenarnya. Ini pun sama juga, tanya berkaitan dengan intipati dan kepentingan. Oke, ini senang saja. Oke, ini boleh pikir apa yang ada di sini. Oke, contoh keistimewaan. Apa kepentingannya? Oke, kita bagi tahu kepentingannya sebab orang Melayu ini adalah rakyat asal, jadi adalah sesuai untuk memberi
Okay, pengiktirafan kepada orang Melayu. Okay, senang. Okay, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Okay, apa kepentingannya? Ya, sebab majoriti penduduk tanah Melayu adalah beragama Islam. Okay, kedudukan bahasa Melayu, apa kepentingannya? Okay, sebagai bahasa komunikasi utama. Jadi maksudnya apa yang kita guna pakai dalam huraian itu pun sebenarnya kalau kita pandai susun ayat itu, dia boleh jadi kepentingan perjanjian tersebut ya. Oke, kemudian infografik, inilah paling banyak marka boleh dapat ya, semua ada di sini. Oke. Ini sih tidak mau sentuh lah pasal ini ya, hebat nih. Oke, SMK agama. Ya, sekolah menengah agama. Kita tengok, ini terma rujukan. Apakah terma rujukan yang dijadikan sebagai panduan untuk Suruhanjaya RIT ini merangka perlembagaan. Okay. Jadi kita tengok terma ya. Inilah terma dia ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 terma di sini. Jadi juga akan ambil yang mudah lah untuk kamu ingat. Oke. Yang pertama yang senang ya. Oke, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ya, ini senang sebab apa? Sebab ini daripada Persekutuan Tanah Melayu memang sudah ada kedudukan Raja-Raja Melayu. Oke. Yang kedua ialah Ketua Negara. Yang ketiga ialah kewarganegaraan. Yang keempat ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Jadi sudah ini mudah. Maksudnya terma nih. Terma nih maksudnya yang saya bagi tahu tadi, panduan asas yang perlu ada di dalam perlembagaan ya. Yang lain itu banyaklah cadangan-cadangan, tapi ini tidak boleh diketepikan. Maksudnya apapun berlaku ini mesti jadikan sebagai panduan untuk menggubal perlembagaan. Jadi 4. Yang lain tuh kamu carilah mana yang kamu rasa senang. Sebab ini pun markanya cuma 4 saja kan. Oke, 4. Oke, langkah penggubalan tadi kita sudah bincangkan. Ya, ada 4 langkah tadi daripada bermula dengan apa ini? Menghantar memorandum tadi ya. Kemudian dia punya apa ini? Isu-isunya ya, draft, reaksi dan sebagainya lah. Oke, kemudian seterusnya kita tengok pula Putrajaya, masih juga intipati, sama juga. Oke. Oke, itu sejak soalan-soalan untuk apa ini? Untuk bab 9 ini ya. Oke. Penekanan ya, penekanan dan perlu ambil maklum. Tengok sini. Oke. Sekarang nih kita tengok tren soalan ya. Tren soalan tanya toko ya, tanya toko. Jadi kalau soalan bab 9 yang keluar, boleh jadi dia akan minta kurang-kurangnya 2 orang toko. Ya, macam contohnya kalau kita tengok apa ini? Sistem ahli, dia minta 2 orang ahli dalam sistem ahli, dan malahan dia minta juga 2 portfolio ya, sistem ahli. Jadi ini antara nama-nama ya yang perlu kamu ingat lah. Ini Tengku Abdul Rahman jangan ketepikan, sangat senang mau diingat, dan juga Dato' Abdul Razak Husin. Jadi 2 ini boleh kamu ambil ingat lah ya, ataupun mana-mana lah. Oke, itu yang pertama, nama wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan ada 8 orang yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan untuk merundingkan kemerdekaan melalui melalui perjanjian merdeka dengan British. Oke, yang kedua kemungkinan dia akan tanya anggota Suruhanjaya Perlembagaan ya, maksudnya nama-nama anggota Suruhanjaya ini seperti Lord Reed. Ini Lord Reed senanglah sebab Suruhanjaya Reed kan. Suruhanjaya Reed ini sama juga dengan Suruhanjaya Perlembagaan. Oke, kemudian carilah yang mana yang mudah. Bi Malik kah, Abdul Hamid kah, itu terpulang kepada kamu. Kalau kamu rasa Sir William ini lebih mudah untuk kamu ingat, kamu ingat. Oke.
Ini tokoh yang perlu diingat lah. Oke, kemudian ini simple. Ini secara logik lah ya. Ini logik. Apa faktor yang mempengaruhi usaha kemerdekaan? Senang lah. Satu, membebaskan negara daripada penjajahan. Yang kedua, faktor usaha mempengaruhi kita mau memerintah diri negara kita sendiri. Kita mau memastikan ekonomi kita berkembang. Kita mau memastikan rakyat hidup dengan selesa ya, tanpa ada penindasan daripada penjajah. Itu kau boleh pikir secara logik. Oke, ada soalan untuk bab 9 ini. Ya, kita tidak berganjak daripada 40 orang. Ya, satu kerugian lah untuk slot yang kita buat setiap minggu. Oke, saya rasa soalan-soalan yang kita bincang nih memang soalan-soalan yang hot lah, yang negeri-negeri lain pun beri penumpuan. Oke, kalau tidak ada kita pergi yang terakhir ya, yaitu bab 10. Bab 10 saya tidak akan ulas panjang lebar tentang soalan analisis, tapi cikgu hanya mau beri kamu penekanan apa tajuk yang kamu boleh beri tumpuan lah. Ya, sebelum itu kita akan tengok dulu soalan. Oke, soalan bab 10 tidak banyak ya. Yang pertama kita tengok, ini pun tersilap juga. Ini sepatutnya adalah, kalau kita tengok rundingan London, oke, sebab ada di sini sebelum kemerdekaan. Saya terkeliru tadi sebab saya nampak ada perkataan kemerdekaan. Jadi saya ingat dia bab 10, tapi sebenarnya bukan ya, dia adalah bab 9. Oke. Jadi apa jawabannya ini? Oke, jadi senang saja. Sebelum pemasyuran kemerdekaan adalah Suruhanjaya Perlembagaan. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Oke, yang kedua ialah apakah prinsip kedaulatan? Nah, ini pun sama juga ya. Ini sama macam ciri-ciri negara bangsa, sama macam ciri-ciri negara berdaulat tingkatan 5 ya. Cuma istilahnya yang berbeza. Oke, contohnya kalau kita tengok macam ini diambil perlembagaan negara. Nah, kalau yang ciri-ciri negara bangsa dia sebut undang-undang, tapi maksudnya yang sama. Oke, yang ini lambang kebangsaan. Oke, kalau yang lain ialah identity. Oke, identity negara. Tapi dia pun masih juga kepada lambang. Jadi 3 dan 4 ya. Oke, seterusnya ialah apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950 untuk merealisasikan kemerdekaan persekutuan Tanah Melayu. Oke. Mana satu jawabannya nih? Jadi kalau kita tengok ada clue di situ ya, perpaduan kaum. Jadi jawabannya ialah E. Kita tidak akan sama sekali ya berkompromi dengan komunis. Yang ini pula ialah referendum. Ini adalah referendum ini Singapura ya. Singapura. Ini tidak ada juga lah. Jadi jawabannya E. Oke, 19. Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 31 Ogos. Apa kesan? Oke, nampak clue di situ. Ada perkataan kedaulatan. Bila kedaulatan ini maksudnya negara berdaulat, kita bebas daripada cengkaman kuasa asing ataupun penjajahan barat. Oke. Kita tengok di sini. Oke, cikgu mau kau beri penekanan. Ini sudah keluar, baru saya keluar. Ini pun baru saya keluar, jadi boleh beri penekanan kepada kesan kemerdekaan dan juga prinsip kedaulatan ya. Dua tajuk ini kalau kamu sudah beri tumpuan dalam tajuk 11 ini, maka bab 10 ini pun jangan diabaikan lah dua tajuk ini.
kesan kemerdekaan dengan prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan cukup mudah ya. Seperti yang cukup bagi tahu tadi, prinsip kedaulatan dia sama macam ciri-ciri negara bangsa, ciri-ciri negara yang berdaulat. Oke. Yang kau mungkin sedikit mau ingat hanyalah di bahagian kesan tadi ya. Ini kesan. Okay. Cuma kalau kita tengok kesan pun ada kaitan juga kan? Ini agung juga. Okay. Demokrasi ini lebih kepada pilihan raya. Ini dua ya. Bila kita sebut demokrasi, ada dua perkara yang kau perlu ingat. Yang pertama ialah hak asasi. Ya. Nih, hak asasi. Ya, kebebasan bersuara. Dan yang kedua, pilihan raya. Nah, ini tajuk ini pun ada di dalam bab 3 ya. Jadi memang dia saling berkaitan. Oke. Apalagi senang mau ingat pentadbiran negara Tengku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri yang pertama. Oke. Nah, jadi itu antara isi-isi. Kemudian cabaran kerajaan persekutuan ialah bila pegawai Eropah digantikan dengan rakyat tempatan, adakah kita mempunyai tenaga profesional yang boleh menguruskan keselamatan dan juga pertahanan negara yang sebelum ini dikuasai oleh pegawai-pegawai British. Itu cabaran kerajaan persekutuan apabila kita akan memerintah sepenuhnya negara kita. Jadi saya rasa setakat itu saja. Kesan nih ada banyak ya kesan. Satu, kesan politik, kesan terhadap antara bangsa, kesan ekonomi, kesan sosial. Itu kamu kena kaji sendirilah ya. Ini kalau keluar soalan ini memang dia akan bagi secara umum, secara spesifik. Jelaskan kesan kemerdekaan dari aspek berikut. Satu, dia akan bagi sama ada dia mau sosial, ekonomi, peringkat antara bangsa ataupun politik. Jadi bolehlah ingat 4. Sebab biasanya cikgu tengok kebanyakan soalan dia akan minta 4 saja. Jadi tidak perlulah kau mau ingat banyak-banyak ni. Ingat 4 kesan politik. Kalau boleh ingat dia punya isi utama pun boleh sudah. 4 kesan peringkat antara bangsa, 4 kesan ekonomi. Okey, nampak kan? Kesan ekonomi ni dia sebiji macam bab 8. Tingkatan 5 iaitu DEB dan DPN. Ini nampak. Pelda. Okey. Ini pula kesan sosial sebiji macam bab 7. Tingkatan 5 ya, ada bahasa, ini ada, semua ada. Jadi ini semua sebenarnya dia saling berkaitan. Jadi kalau kamu boleh buat rangkuman, ingat satu, boleh jawab banyak soalan. Itu yang paling penting lah. Jadi itu saja daripada cikgu. Jadi ini adalah kelas online kita yang terakhir. Cikgu ucapkan tahniah ya kepada semua pelajar yang hadir. Cikgu doakan kepada semua pelajar yang sentiasa istiqomah. Yakinlah bahwa apa yang kamu korbankan itu insya-Allah Allah akan balas dengan sebaik mungkin ya. Dan antara balasan yang saya rasa kamu sangat harapkan, malahan ibu bapa kamu harapkan adalah kejayaan.